Bunga melur, bunga kemboja. Selamat sejahtera pembuka bicara. Okey, bersama cikgu sekali lagi untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan tahun 5. Kita masih lagi di bawah topik kesihatan diri dan reproduktif. Topik kita pada hari ini ialah tentang kitaran haid. Baik, untuk murid lelaki, kitaran haid ini hanya berlaku kepada seorang perempuan sahaja atau wanita. Tapi kenapa murid lelaki perlu mempelajari ilmu kitaran haid ini? Kitaran haid ini hanya berlaku kepada seorang perempuan. Ibu kamu perempuan, kakak kamu perempuan, ibu saudara kamu perempuan dan kemungkinan kamu juga memiliki adik perempuan. Jadi apabila kamu telah memahami apa itu kitaran haid, maka secara tidak langsung kamu akan cuba memahami mereka dan juga menghormati kaum wanita. Kitaran haid itu ialah satu tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Untuk pengetahuan semua, apabila kamu telah mengalami haid kali pertama, maka kamu akan mengalami haid seterusnya sepanjang hidup kamu. Murid lelaki, kitaran haid hanya berlaku kepada perempuan. Kamu jangan risau. Hari ini murid lelaki perlu mempelajari dan memahami apa itu kitaran haid. Kerana ilmu kitaran haid ini juga adalah penting sekiranya kamu bercita-cita ingin menjadi seorang doktor. Ini adalah satu contoh kitaran haid. Kamu boleh merujuk buku teks pendidikan kesihatan tahun 5 muka surat 76 dan 77. Cikgu andaikan kitaran haid ini adalah seperti jam loceng. Jam loceng, kita perlu setting masa supaya jam loceng itu berbunyi apabila sampai pada waktu yang telah kita tetapkan. Sama juga dengan kitaran haid. Apabila mencapai satu masa yang telah ditetapkan, maka haid akan berlaku pada waktu seterusnya. Contohnya, ini adalah kitaran haid seorang perempuan yang cikgu beri nama Lisa. Lisa telah mengalami haid kali pertama dalam hidupnya pada 1 hari bulan. Cikgu anggap ini ialah kitaran haid Lisa pada bulan Februari. Sebab ada sampai 28 kan? Okey. Kebetulan Lisa telah mengalami haid yang pertama dalam hidup dia pada 1 hari bulan Februari. Kitaran haid normal bagi seorang perempuan ialah 28 hari. Jadi, seperti mana cikgu bagi tahu awal tadi, apabila seorang perempuan mengalami haid, dia akan mengalami haid lagi sepanjang hidupnya, tapi pada jangka masa tertentu. Kitaran haid Lisa adalah selama 28 hari. Jadi, pada hari pertama Lisa kedatangan haid dan Lisa telah habis fasa kedatangan haid pada 7 hari bulan. Kamu boleh nampak di situ ada fasa kedatangan haid. Itu ialah tempoh Lisa mengalami haid. Apabila tamat tempoh Lisa mengalami haid, Lisa akan mengalami haid kali kedua. Tapi bila Lisa akan mengalami haid kali kedua? Itulah pentingnya kita mengetahui kitaran haid. Kitaran haid normal ialah 28 hari. Jadi, pengiraannya adalah bermula pada hari pertama kedatangan haid Lisa. Selepas 28 hari, Lisa akan mengalami haid kali kedua pada 28 Februari. Baik, di sini cikgu ada berikan satu info tentang kitaran haid. Kitaran haid ini secara puratanya ialah 28 hari. Tempoh haid pula kebiasaannya ialah 7 hari iaitu seminggu. Tetapi ada informasi tambahan. Sebenarnya kitaran haid normal adalah antara 23
hingga 35 hari. Jadi, kalaulah Lisa mengalami haid kali kedua pada 23 Februari, maka kitaran haid Lisa juga sebenarnya adalah normal. 28 hari ini adalah kitaran haid secara purata. Bermaksud kebanyakan perempuan akan mengalami kitaran haid selama 28 hari. Begitu juga dengan tempoh haid. Tempoh haid kebiasaannya ialah 1 minggu atau 7 hari. Tetapi sebenarnya tempoh haid masih lagi dalam keadaan normal sehingga 15 hari. Jika selepas 15 hari, maka seorang perempuan tersebut perlu mendapatkan nasihat doktor kerana kemungkinan mereka ada masalah pada sistem reproduktif. Sebab itu tadi cikgu bagi tahu kepada murid-murid yang bercita-cita ingin menjadi seorang doktor, ini adalah salah satu ilmu yang perlu kamu pelajari. Baik, seterusnya kita akan belajar pula bagaimana untuk mengira kitaran haid. Ini ialah kalender ataupun jadual pengiraan kitaran haid Lisa. Okey, Lisa telah mengalami haid kali pertama pada bulan Februari pada 3 hari bulan Februari. Kitaran haid Lisa ialah 28 hari. Jadi pada bulan Mac, Lisa akan mengalami haid kali kedua pada 2 Mac. Kemudian, selepas 28 hari, Lisa akan mengalami haid kali ketiga pada 29 Mac. Pada bulan April pula, selepas 28 hari, Lisa akan mengalami haid kali keempat pada 25 April. Baik, pada bulan Mei, Lisa mengalami haid pada 23 Mei. Ini ialah haid kali kelima Lisa. Pengiraan kitaran haid Lisa pada haid kali kelima ialah selepas 29 hari. Soalan yang pertama, adakah kitaran haid ini normal? Soalan yang kedua, bilakah haid kali ke-6 Lisa? Anggap kitaran haid Lisa pada kali ke-6 ialah 28 hari. Baik, tugasan anda, apa yang perlu anda lakukan ialah kamu sediakan satu kertas kosong, tuliskan hari iaitu hari ini Selasa, tarikh 16 Februari 2021. Soalan pertama kamu nyatakan sama ada ya atau tidak. Dan pada soalan kedua, kamu cuma nyatakan tarikh. Bilakah tarikh haid kali ke-6 Lisa? Itu sahaja tugasan anda untuk hari ini. Sekian sahaja. Terima kasih. Bye.